lihat juga kadang-kadang dalam kebun durian kita juga ada serempak ataupun terjumpa pokok yang dimana buahnya tergantung di atas pokok walaupun sudah masak dan tidak gugur dan dia mereka di atas pokok. Ada beberapa faktor sebenarnya yang boleh menyebab atau menyumbang kepada kejadian masalah ini. Salah satu daripadanya adalah pengurusan nutrisi. Biasanya penggunaan baja, terutama baja kimia, di mana unsur P-nya terlalu tinggi semasa buah pesat membesar. Itu antara faktor yang boleh menyebabkan buahnya tergantung di atas pokok. Yang kita dapati ialah tangkainya biasanya jauh lebih besar berbanding dengan tangkai lain. Kedua ialah penggunaan racun rumput yang jenis ada hormon. Yang dimana kalau kita menggunakan racun rumput jenis yang ada hormon yang boleh juga menyebabkan buah tidak gugur. Ini pernah saya lihat yang berlaku di satu kebun di mana jirannya adalah kebun getah dan dia menggunakan racun yang rumput yang berjenis hormon di mana dia sembuh menyebabkan jiran sebelahnya yang durian buahnya bersebelahan tidak gugur. Jadi ini antara juga satu faktor yang boleh menyebabkan buah tidak gugur. Seterusnya ada kala kita juga terjumpa dalam satu kebun ada 1-2 pokok yang selalunya buah tidak gugur, yang lain semua gugur. Dan biasanya pokok yang lebih sihat dan juga berbuah banyak. Ini juga antara faktor P-nya tinggi disebabkan kawasan itu merupakan laluan air yang dimana zat-zat unsur P juga dibawa bersama dan pokok itu dapat menyerap berlebihan unsur-unsur P. Ini juga antara faktor yang boleh menyebabkan buah tidak gugur. Tetapi ini tidak serius. Yang lebih serius adalah kalau satu kebun kebanyakan tidak gugur, itu adalah tanda-tanda penggunaan baja kimia yang P unsurnya berlebihan ataupun penggunaan racun perosak yang mengandung unsur hormon yang tinggi. Jadi untuk meningkatkan kualiti buah, kita tahu durian ini bukan hanya kita nak hasil tinggi, tetapi juga kita mahukan kualiti yang baik. Jadi untuk mendapatkan kualiti yang baik sebenarnya kita ada satu pilihan. Biasanya saya memperkenalkan baja SP4. Kebaikannya ialah semasa daripada bunga mula berkembang ataupun dari mulanya anak ketam kita akan taburkan baja SP4 ni setiap 2 minggu sekali. Lebih kurang dalam 3 hingga 5 kilo bergantung kepada saiz pokok. Dan kebaikannya kita dapati menggunakan baja SP4 ni ialah bijinya keset, kulitnya sederhana tebal. Isinya boleh dikatakan warna kuning dan ada sedikit kehijauan. Kalau durian Musang King isi yang kira kuning dan sedikit kehijauan, itu adalah ciri-ciri buah yang baik. Dan kebaikan kalau kita guna SP4 satu lagi ialah isinya memang tebal dan banyak berkedut. Isi yang berkedut juga antara ciri-ciri menunjukkan ialah kualitinya baik. Jadi kualiti durian yang baik ialah isinya berkedut, warnanya kuning keemasan, bijinya keset, sedikit pahit dan manis, isinya melekit dan jangka hayat buahnya panjang. Jadi penggunaan pengurusan zat itu adalah sangat penting. Jadi seterusnya dalam untuk meningkatkan kualiti buah, amalan pertanian baik ataupun APB ataupun kita panggil GAP, Good Agriculture Practice, yang dibawakan oleh Jabatan Pertanian yang selalu digerakkan saya dengan Cik Ali yang selalu mempromosikan konsep APB dengan GAP. Boleh dikatakan banyak ceramah dan juga seminar-seminar yang dianjurkan bersama farmer. Banyak kita memperkenal atau mempertengahkan konsep GAP ataupun APB ini. Antara faktor-faktor yang dalam APB ini, satu sangat penting ialah kalau kita lihat di belakang kebun ini, boleh dikatakan sekarang adalah musim durian, tetapi rumputnya tidak dipotong ataupun dibunuh ataupun disembur racun. Ini antara satu daripadanya adalah kita memenuhi. Kita perlu lakukan apa yang diperlukan oleh pokok, bukan mengikut kemahuan kita. Jadi pokok durian yang dapat hidup subur dan sihat memerlukan sedikit suasana semula jadi ataupun kita panggil suasana hutan, di mana rumput perlu disimpan dan rumput akan menghasilkan organik. Organik akan menjadi makanan kepada cacing. Bila cacing banyak, dia akan menembok lubang. Lubang-lubang ini merupakan ruang-ruang udara untuk akar bernafas, di mana akar kita dapat hidup lebih sihat dengan bekalan oksigen yang mencukupi. Jadi ini antara satu amalan pertanian baik. Kedua, kita harus menggabungkan IPM ataupun pengurusan proses secara bersepadu ataupun kita panggil integrated pest management, di mana kita perlu hanya sembuh bila kita perlu sahaja. Jadi pengurangan racun adalah kita harus menggunakan amalan pertanian baik. Contohnya kalau untuk
mengelakkan masalah buah diserang oleh perosak. Kita boleh mengamalkan penggunaan racun di mana kita boleh membunuh ulat dan juga telurnya. Contohnya apa yang kita berguna, contohnya seperti alanda dan aron, di mana kita boleh mengawal ulat dengan telurnya sekali. Tetapi apabila kita menghampiri buah musim untuk buah gugur, sebulan daripada gugur, kita boleh tertukar kepada BT ataupun jenis bakteria yang boleh membunuh ulat, contohnya seperti bioton, untuk mengawalnya. Jadi pilihan ini juga serba sedikit boleh membantu pokok kita hidup sehat. Dan satu daripada kita perhatikan, banyak orang bila durian sudah habis gugur, pokoknya menghadapi sedikit masalah kanker, iaitu masalah akar reput ataupun masalah kita panggil Phytophthora parmivora. Satu daripada cara untuk mengatasi ialah semasa musim buah durian ini kita boleh menyembur P400 untuk meningkatkan ketahanan penyakit melawan penyakit kanker. Dan P400 ini dia sebenarnya tidak ada residu. Dia seperti vitamin C. Kalau untuk kita melawan COVID, kita makan vitamin C. Jadi untuk melawan kanker, P400 adalah satu pilihan yang terbaik untuk kita untuk mengatasi masalah kanker ini. Jadi seterusnya juga pengurusan zat yang seimbang. Karena pengurusan zat seimbang juga boleh membantu kesihatan pokok dan juga meningkatkan kualiti buah. Jadi dengan faktor-faktor ini, walaupun tidak terlepas pengaporan antara satu faktor yang ditekankan. Jadi pengaporan merupakan satu lagi kaedah yang kita harus lakukan selepas musim buah. Jadi bagi saya perkongsian ini satu daripadanya ialah kita harus mengamalkan ialah sistem pertanian lestari ataupun sistem pertanian mampan, sustainable agriculture. Kita tanam pokok durian bukan hanya untuk 10 tahun, 20 tahun, tetapi untuk 1, 2, 3 generasi. Jadi kita tahu pokok durian adalah pokok hutan, di mana dia boleh hidup melebihi ataupun menjangkaui ratusan tahun. Dan bagaimana kita nak melebihi menjangkaui ratusan tahun? Satu daripadanya ialah kita nak pastikan pokok itu dalam keadaan yang selesa, di mana akarnya tidak terena air. Jadi antara faktor yang kita boleh amalkan adalah amalan sistem busuk yang sudah lama saya perkenalkan. Daripada tahun 1999 bila saya menceburi bidang ini, bermula tahun 2000 saya sudah mula memperkenalkan konsep ini. Tetapi pada masa itu agak sukar diterima ramai disebabkan konsep ini terlampau awal ataupun masih terlampau baru lagi. Jadi amalan pertanian ini termasuklah penggunaan baja organik, zat yang seimbang, ataupun kita sediakan peparetan yang mencukupi. Tidak lupa juga ini merupakan satu peringatan kita bersama. Walaupun kita tahu beberapa tahun ini merupakan tahun yang air hujannya agak seragam dan banyak, dan kita tidak tahu dalam masa akan datang kemarau serius mungkin akan berlaku. Jadi kita perlu sediakan dari sekarang, iaitu sediakan air sebelum kemarau lah. Jadi ini merupakan pembelajaran ataupun peringatan kita bersama supaya kita dapat menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Sebenarnya saya nak kongsikan sedikit tentang kaki ganda ni. Banyak orang cerita tentang kaki ganda ada kebaikannya. Sebenarnya kita dapati kaki ganda mungkin untuk anak pokok membantu sedikit sewaktu pembesaran. Tetapi apabila menjadi pokok besar, kita lihat di sini kaki ganda sebenarnya kalau lihat dengan buah yang di atas sebenarnya tidak ada banyak berbeza. Jadi kaki ganda ni lebih pada untuk pokok kecil mungkin sedikit membantu. Tetapi untuk pokok membesar sebenarnya tidak ada beza. Jadi mungkin itu antara mitos-mitos yang kita boleh kongsikan. Ya.